Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, previous class kita dah belajar tentang topik pengangkutan. Okay, bab 1 dan bab 2 kita dah settle. And then kita masuk ke chapter pengangkutan di mana last week cikgu dah explain. Kita ada beberapa tujuan kenapa perlunya pengangkutan dalam badan manusia. Okay, first, tujuan utama Allah jadikan pengangkutan ni adalah untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh badan. Second, untuk menyingkirkan bahan toksin ataupun kita boleh panggil sebagai bahan kumuh lah dalam badan. So ini adalah dua tujuan kalau soalan minta. Apakah tujuan utama pengangkutan? Pertama, obviously untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh badan. Kedua, untuk menyingkirkan bahan toksin ataupun bahan kumuh dalam badan. Okay, so cikgu dah explain how itu pengangkutan. Okay, so bila sebut pasal pengangkutan, dalam sains kita ada dua, sama ada haiwan ataupun tumbuhan. So sekarang kita fokus pada haiwan dulu. Dan haiwan kita belajar ada dua, vertebrata dan juga invertebrata. Vertebrata bermaksud haiwan yang bertulang belakang. So kalau in bermaksud tidak bertulang belakang. Dekat sini untuk tingkatan 3 kita fokus kepada haiwan vertebrata. So, vertebrata yang kita nak tengok sekarang ada 3 jenis. Okey, so ada 3 jenis pengangkutan untuk haiwan yang bertulang belakang. Pertama yang ini adalah pengangkutan bagi ikan. Ini adalah untuk reptilia dan amfibia. Dan ini adalah pengangkutan bagi haiwan mamalia dan burung. Okey. Bagi haiwan vertebrata ketiga-tiga ni, ikan dia mempunyai satu bahagian atrium dan satu bahagian ventricle. Okey. So sistem pengangkutan ikan sangat simple. Ada satu atrium, ada satu ventricle. So bila ada satu atrium dan satu ventricle, last week cikgu dah explain, dia punya sistem pengangkutan darah beroksigen dan tidak beroksigen akan bercampur. Okey, kalau reptilia dan juga amfibia, dia ada dua atrium. Dan dia ada dua bahagian ventricle. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, reptilia dan amfibia ni dengan mamalia dan burung, dia punya struktur jantung lebih kurang sama. Tetapi yang membezakan antara kedua ini adalah bahagian septum. Di mana mamalia dan burung mempunyai septum, tetapi reptilia dan amfibia tidak mempunyai septum. So, bila tak ada septum, darah beroksigen dan terdioksigen akan bercampur bila dia masuk ke bahagian atrium dan ventricle yang macam cikgu explain last week. Okey, so kita tengok mamalia dengan burung. Mamalia dengan burung ada dua atrium, cikgu tulis sebagai A, ada dua ventricle. So, bagi mamalia dan juga burung, kita ada septum. Okey, ingat satu term yang kita pakai. Sistem
pengangkutan bagi mamalia dan burung kita panggil sebagai sistem peredaran ataupun pengangkutan darah tertutup. Sebab, kenapa dikenali sebagai tertutup? Sebab dia punya darah beroksigen dan darah terdioksigen tak bercampur. Kenapa tak bercampur? Sebab dia ada septum. Jadi, pada bahagian kanan, dia membawa darah jenis terdioksigen. So, darah terdioksigen ini tidak akan bercampur dengan darah beroksigen. Jadi, ia dikenali sebagai sistem peredaran darah tertutup. Alright, so kita tengok bahagian-bahagian pada jantung. Okey. Alright. First, bahagian jantung yang pertama, kita akan tengok bahagian kanan. Okey. Ini adalah vena cava. Salur darah ini adalah arteri pulmonari. Kemudian ini adalah aorta. Ini vena pulmonari. Alright. So, jantung untuk mamalia dan burung, kita nak fokus yang ini sahaja. Tadi kita dah tengok pengangkutan bagi haiwan vertebrata ada 3. Ikan, reptilia dan amfibia, mamalia dan burung. So, ini adalah 3 jenis pengangkutan yang ada pada haiwan yang bertulang belakang. Sekarang kita nak fokus pada mamalia dan burung. Okay, so cikgu tengok lagi detail struktur jantung ni. So, I redraw balik lah. Kita ada atrium kanan dan ini adalah atrium kiri. Ini ventricle kiri, ventricle kanan, okey. Kemudian kita ada injap sabit. Dan ini adalah septum, iaitu pembahagi di antara jantung kanan dan jantung kiri. Ini adalah injap tricuspid. Cikgu dah explain dah last week apa yang dimaksudkan dengan injap tricuspid dan apa itu injap bicuspid. Kita dah tengok last week. Okay. So, as we know, di sebelah kanan, dia membawa darah jenis terdioksigen. Manakala jantung kiri membawa darah jenis beroksigen. Okey.
Darah, kita tengok yang sebelah kanan dulu. Darah yang terdioksigen akan masuk melalui vena cava. Okey, vena cava ni, kita ada bahagian atas dan bahagian bawah. Dia akan masuk melalui vena cava. Vena cava is from sel badan. Okey, bayangkan badan kita dah menjalankan respirasi and then dia menghasilkan side product macam cikgu explain hari tu iaitu carbon dioxide. So darah yang membawa oksigen akan bagi oksigen pada sel, manakala sel akan bagi carbon dioxide pada darah merah. Okey, sekarang darah merah tu membawa carbon dioxide. So carbon dioxide tu darah yang mengandungi karbon dioksida itu akan dibawa ke vena cava, masuk ke atrium kanan. Okey, kemudian akan ditolak masuk ke ventricle kanan. Ventricle kanan akan mengepam darah keluar melalui arteri pulmonari kepada bahagian peparu untuk dia refill balik macam mana cikgu ajar last week. Dia nak isi balik darah yang tidak ada oksigen ni dengan oksigen. Okey, next. Kita tengok jantung pada sisi kiri. Okey, darah akan masuk melalui vena pulmonari. Okey, vena pulmonari ni dia angkut darah daripada mana? Dia angkut dari peparu. Okey. Ingat kan chapter tu kita dah belajar di peparu ada alveolus. Di alveolus ada capillary darah. Okey, kemudian pertukaran gas berlaku. Okey, sekarang darah ini membentuk hemoglobin, oksihemoglobin. Okey, oksihemoglobin ataupun darah beroksigen akan dibawa ke vena pulmonari. So, vena pulmonari akan mengepam darah masuk ke atrium kiri. Atrium kiri akan mengepam darah masuk ke ventricle kiri. Ventricle kiri akan mengepam darah keluar melalui aorta. Di aorta, darah akan dihantar ke seluruh badan. Okey. So, bila sampai ke seluruh badan kecuali peparu kecuali peparu. Alright. So bila darah dah sampai ke seluruh badan, macam cikgu explain hari tu. Okey, ini sel. Dekat tepi sel kita ada capillary darah. Sekarang ni darah ni ada oksigen. Dia ambil daripada ni lah aorta ni. Okey, aorta sampai ke sel pada mana-mana bahagian tubuh, kemudian berlaku